lah cara kita detect gelombang gravity tersebut. Okey. Jadi wave yang detected tu dekat sini. Bila kita detect wave tu kat sini, maka kita akan tahu. Jadi selama ini bila kita ukur macam ni tak dapat gelombang macam ni. Mengapa puncanya? Kerana dia terlampau kecil. Jadi macam mana yang boleh rakan-rakan saintis kita boleh jumpa pada tahun lepas? Dia pun buat satu trik. Ya, apa kata bagi kami ahli fizik normal, agak normal. Trik tersebut iaitu menggunakan apa yang kita panggil sebagai kesan Kashmir. Saya akan ceritakan mengenai kesan Kashmir nanti lepas nanti. Okey. Jadi kita expect gelombang graviti itu akan rupa dia adalah seperti ini. Tengok. Dari segi animasi kita combinekan dengan maklumat mengenai graviti, kita agak dia seperti ini. Tuan-tuan pernah tengok tak bentuk ini bentuk apa? Ini macam apa orang kata yang orang cerita sebagai tunneling ke apa semua ni. Memang ini adalah tunneling. Ini adalah proses tunneling di angkasa, bukan di dalam bahan. Okay? So saya tak nak go into detail lagi. Itu nanti bila saya nak bincang ni Lauh Mahfuz saya bincang sekali. So apa yang berlaku ialah apabila cahaya terkena kepada bahan maka dia akan menyebabkan elektron. Inilah mula-mula dia yang bercerita mengenai kuantum. Ini mula dia cerita pasal kuantum. Iaitu Einstein menjumpai kesan fotoelektrik dan dia dapat Nobel Prize kerana ini. Kerana ini dia dapat Nobel Prize. Iaitu cahaya bila terkena kepada bahan maka dia akan melantunkan elektron keluar. Dia tunjukkan ini, dia dapat Nobel Prize. Okay. So nak dapat Nobel Prize ni rupanya tak susah sangatlah. Okay. So, lagi satu gambar ni tak keluar. Ni dia. Ini gambar ni agak unik ya. Kita ada dalam bentuk ni, kemudian dia akan bergabung, kemudian dia pisah balik. Tetapi perhatikan tak, dia ni ada line-line dekat sini, ada line-line dekat sini. Itu adalah gelombang. Jadi kita dapati gelombang ni mula-mula dia berasingan, tetapi dia boleh bergabung. Gelombang ni boleh bergabung dan membentuk satu partikel. Ini dinamakan duality ya, berbagi sesuatu bahan. Satu bahan dia ada bentuk gelombang, ni bentuk gelombang, kemudian dia boleh jadi satu particulate ya, particulate. Ini gambar contoh lah yang macam mana peristiwa tersebut berlaku. Okey. So ini gelombang-gelombang lah, ada macam-macam jenis gelombang. Ini transverse gelombang, ini high frequency, low frequency, slow, high frequency, dan macam-macam lagi lah. Yang ini adalah elektromagnet kita. Tapi kalau kita dapati untuk bunyi, dia longitudinal wave. Wave dia macam ni, dia bergerak. Tetapi kalau yang lain-lain, dia adalah transverse wave. Dia macam ni ya. Dan seterusnya lah. Jadi kita boleh calculate lah berapa velocity dia dan lain-lain lagi. Ini dia ya, nampak kompleks gelombang tersebut. Okey. Okey. So kalau nak lagi kompleks lagi, ini kombinasi gelombang-gelombang ya. Kita ada banyak gelombang, kita combine kan. Jadi kita akan dapati bentuk dia akhirnya dia berbeza-beza ya. Katakanlah kita ambil, kita potong kat sini, potong ya. Maka kita dapati dia berbeza-beza ya, gelombang tersebut menyebabkan gelombang beza. Jadi ini sebagai contoh daripada satu lubang kita akan dapati dia berbeza-beza. Itu dia gelombang ya, kita boleh main dengan gelombang tersebut. Okey. Tetapi yang penting bagi kita sekarang ini ialah quantum gravity. Kerana bagi definisi kita, gravity itu dia adalah tindak balas di antara objek disebabkan oleh jisim dia, mass dia. Jadi dia all particle with a jisim, ya. Maknanya any particle yang jisim maka dia ada sifat gravity. Dan apakah dia force ya yang membawa partikel ini atau zarah ini, apa dia punya boson dia, iaitu graviton. Ini nama dia graviton ya. Graviton yang yang topik kita hari ini ialah nak cari graviton ini. Boleh jumpa ke tak? Macam saya kata sebutkan, tahun lepas mereka telah jumpa. Range dia infinity.
Dan the weak force juga govern particular decay, quarks dengan lepton. Jadi dia ni short range. Electromagnetism, dia di antara electric charge, charge positif dan charge negatif. Maka dia dipanggil sebagai electric charge, ya, kerana dia ada charge. Dan daya yang membawa particulate ini dinamakan photon, ya, photon. Maknanya kalau kita tengok dari cahaya, maka kita akan dapati adanya photon. Dan ianya infinity, dan the strong force adalah the quarks dan gluon, ya, G dan short range, ya. Jadi kita dapati bila kita mula daripada atas ni, daripada gravity, weak force, electromagnetism dengan strong force, kita akan dapati tenaga dekat gravity adalah paling kecil, ya, paling kecil. Dan yang paling besar ialah the strong force yang bind quarks together, ya, yang membentukkan nuclear energy yang saya sebutkan tadi. So, ini daya-daya kalau tengok electromagnetism, weak interaction, strong interaction, and gravitation. Gravitation kita tunjuk sebagai bukti, sebagai akal. Kita duduk bawah pokok apple, maka jolly jatuh atas kepala kita. Oh, ada gravity. Okay, itu dia punya statement dia. Jadi, gravity ini paling kecil, ya, paling rendah dia punya daya dia. Jadi, oleh kerana dia paling rendah, maka susah untuk kita detect, ya. Selalu orang persoalkan, ya, mengapakah kita berada di tingkat 4 building tetapi gravity tak tarik kita melalui apa orang kata lantai tingkat 2, tingkat 3 dan terus sampai ke bawah. Mengapa? Kerana adanya elektron dan nukleus, ya, nuklei yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagaimana kita duduk atas kerusi lah. Yang kita duduk atas kerusi, ada dia punya daya-daya yang menahan kita daripada jatuh terus ke lantai. Okay. Jadi, the strong nuclear force weaken at shorter and shorter distance, tetapi gravity akan bertambah, dengan hal itu. Itu perbezaan dia. Jadi, daripada distance kita nampak macam sand dune, itu flat dan wrinkle free. Tapi bila kita pergi dekat sand dune itu dekat padang pasir, maka kita berarti, oh, dia pun ada rupa-rupa ombak kat situ. Ya, ada rupa ombak kat situ. So, begitulah seterusnya, ya. Daripada digital foto nanti kita akan boleh nampak benda-benda yang kita tak nampak selama ini. Jadi yang sebenarnya universe kita ni is pixelated, ya, maknanya ada gelombang. Dan gelombang itu kita tak nampak kerana mata kita sendiri yang tak capable untuk nampak. Jadi oleh sebab itu, ya, kita ada masalah dengan space time, ya, space time. Kita tak tahu macam mana nak beza dia. Okay. So how I'm going to do it supaya kita boleh determine, ya, luh mahfuz kita, ya. Okey, pertama kita tengok space fabric, ya. Saya nak terangkan dia apa dia space fabric ini. Mengikut Einstein, ya, ini dia adalah space fabric, ya, berdasarkan kepada teori relativity. Teori relativity ini dia agak mudah, ya, sebenarnya. Dia bercakap mengenai apabila ada dua jisim, apabila ada dua jisim berdekatan, maka itulah dia teori relativity. Relatif di antara satu sama lain, iaitu impak dia kepada satu sama lain. Jadi kalau kita ingat itu tak ada masalah. Cuma apa yang menjadi isunya ialah, katakanlah kita sebab dunia kita kat sini, maka kita kalau kita lukis space fabric ini, kita akan dapati dunia ni seakan-akan tenggelam dalam space fabric tersebut. Ataupun dalam kes ini dia tenggelam tak dalam lah. Tetapi kalau kat sini dia akan tenggelam seakan-akan terlampau dalam. Kalau lah ada connection, ya, di antara dua space fabric ini, dia akan pergi daripada level ini ke level yang ini. Wow, it is interesting. Because mengapa saya kata interesting? Kerana bagi setiap fabric ni, space fabric ini, dia akan berkait dengan masa juga, time. It's time. Jadi maknanya kalau ikutkan berdasarkan benda ini dan sebagaimana yang saya telah bincangkan, ya, dalam pembentangan saya yang lalu, basically kita akan boleh pergi daripada masa sekarang ke masa depan dan kita boleh gundur ke belakang. Daripada masa depan ke masa sekarang.
in the future. Jadi ini adalah conduit yang di mana kita akan lakukannya. Cuma masalahnya based on kajian sekarang, this space fabric ini di tengah-tengah ni dia ada apa yang kita panggil sebagai singularity. Maknanya apa saja masuk itu dia akan jadi titik. Jadi maknanya kalau orang tu besar, sebesar gajah pun, bila kat tengah ni dia akan jadi titik aja. Dia tak ada gajah lah. Gajah tu dah dikompreskan jadi kecil. Jadi siapa saja yang boleh tahan ya, yang ini maknanya dia mempunyai kekuatan dia cukup kuat, maka dia boleh travel daripada hujung sini ke hujung bawah. That's interesting. Jadi dia ni space time ni ada 4 dimensi pada dasarnya. Orang ni kalau kita nak cakap pasal 3 dimensi pun dah pening. Ini nak cakap mengenai 4 dimensi. Lepas ini untuk menerangkan Luh Mahfuz, saya akan terangkan bahawa kita kena tengok bukannya 4 dimensi, kena tengok 5 dimensi. Lagi banyak. Okey. Jadi macam mana kita nak tengok 3 dimensi space dan yang keempat itu masa. Kerana 3 ini adalah space, iaitu ruang. Dan yang keempat ialah masa ya, perubahan masa. So boleh tak kita visualize, boleh kita nampak ke tak 3 dimensi ini dalam space, dalam satu ruang. Jadi di sini kita ada masalah. Kerana tak ramai orang boleh buat itu. Otak dia tak boleh tengok 3 dimensi. Tapi Alhamdulillah saya dan beberapa ahli kawan-kawan fizik lain, bagi kami 3 dimensi itu is normal. Kita boleh tengok ya, dengan mata. Jadi kita tengok, itu 3 dimensi. Dan yang keempat itu yang jadi masalah kita. Yang keempat dia masalah. Jadi salah satu dari objektif theory of relativity adalah untuk menunjukkan kewujudannya tenaga ya, kerana time slow down. Bila time slow down maka kita akan dapat tenaga. Kerana ingat tak tadi saya cakap kan, energi ni mudah saja untuk dicipta ataupun kerja ya. Tenaga ataupun kerja ni senang je kita. Kalau kita slow down je masa, maka kita akan dapat energi. Jadi tak susah, tak susah. Jadi the slowing down of time ini yang menjadi masalah bagi saya lah sebagai ahli fizik ya. Dia diberitahu bahawa bila ada slow down maka the space time fabric itu akan bend, akan bengkok. Jadi dia bengkok. Dia bengkok ke dalam. Dia bengkok lagi teruk lagi. Tapi adakah ini betul? Adakah ini betul? Bolehkah kita berfikir secara macam tu? Di sinilah baru kita tengok. Adakah macam ni? Bila dia berpusing tu, maka dia akan menyebabkan masa slow down. Bila masa slow down, maka kita akan dapati bahawa fabrik tersebut, tengok ya, fabrik ini adalah dalam 3 dimensi, dalam 3 dimensi. Fabrik dia tu akan menjadi kecil besar. Boleh tak? Possible tak seperti ini berlaku? Boleh tak? Kita tengok dari segi hakikat dia akan berlaku. Yang ini yang susah nak explain. Susah kita nak explain sebagai ahli fizik. So, tetapi no doubt about it, ya, adanya gravity bending, apa yang kita panggil sebagai gravity bending. Itu memang ada. Dan sebagai satu buktinya ialah bila kita nak hantar satelit. Yang kita nak hantar satelit, kita akan guna gravity bending itu untuk memecutkan satelit itu supaya dia boleh keluar daripada kawasan tertentu ya, jarak tertentu. So dalam kes ni sebagai contoh, tengok dia pergi sini dan dia pergi sini, tengok dia bend. Dia ada bend. Okey. Dan yang ini kita boleh calculate lah. Tak payah nak itulah dalam kelas orang kata pun ada exam keluar mengenai perkara ini. So, apakah dia flaw yang saya maksudkan di sini? A flaw in space-time fabric presentation of the theory of relativity of Einstein. Einstein ni bila ahli-ahli fizik melukis, dia akan lukis seperti ini. Dia akan kata, ada ni time fabric, dan apabila ada je jisim, katakan ini matahari, dan itu bumi, ini bulan mengelilingi dunia, dan dunia pula mengelilingi matahari, maka dia akan ada
apa orang kata space time continuum dia dalam 4 dimensi ya. Iaitu untuk space, length, width and height. Kemudian dia ada masa. Adakah ini satu contoh yang baik? Adakah kalau contoh yang baik maka kita boleh explain apa dia black hole ya, ataupun sebagai contoh sun tengah masuk. Kalau sun tu masuk terlampau dalam menyebabkan dia akan jadi white dwarf. Ya, kerana bila dia masuk ke dalam dia akan jadi singularity. Jadi semua cahaya tu akan hilang. Ya, kerana dia jadikan kecil sehingga satu titik. Dan apabila dia terkeluar daripada corong ini, ya, maka dia akan jadi neutron star. Neutron star. Itu nama-nama yang kita beri ya, mengenai apa yang berlaku kepada kalau the sun ini yang masuk ke dalam black hole ya, ke dalam black hole. Jadi itu dia ya. Dan the space time fabric ini dia operate dalam 4 dimensi. Okey, saya dah masuk ke dalam Lauh Mahfuz sekarang ni. Kena ikut slowly ya, ikut slowly ya, jangan panik atau susah hati. Ya, jadi kita bercakap mengenai fourth dimensi. Ya, kita kena ingat now, ya, we are talking about fourth dimension. Apakah dia 4 dimensi tersebut? Kita ada length, panjang, width, lebar, kita ada ketinggian. Jadi up and down, left and right, forward and backward. Dan fourth dimension itu adalah time. Time. Jadi kalaulah tak ada 3 time zone, bila kita travel, kita tahu ya, there's always 3 time zone. Apa yang dah lepas, maknanya bila kita cakap ni masa ya, kita bila cakap ni masa, kita akan dapati ya, kita ada masa lepas, kita ada masa sekarang, present, now, waktu sekarang. Tetapi bila tuan-tuan dengar, puan-puan dengar saya bercakap sekarang ni, by the time tuan-tuan dan puan-puan dengar, dia dah pass lah. Dia dah pass lah. Dan the future, saya tengah menuju ke the future sekarang. Okay? Jadi, bila kita cakap mengenai the past, present, or now, and then the future, ada ke dalam space 4 dimensi ni? Kalau tengok ni sekarang ni, sebenarnya tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada, macam mana? Adakah space-time fabric yang dicadangkan oleh ahli-ahli fizik ini betul? Ini dia soalan saya. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir dari sudut itu. Saya nak tanya, ini gambar ni yang kita tengok sekarang ni, is it the past, the present, ataupun the future? Soalan dia. The answer is yang sebenarnya tiga-tiga ni tak boleh dapat. Why? Kita dapati bahawa kalau kita fokus kepada space time ini, dalam tiap-tiap momen yang kita ambil, satu dia je. Maknanya kita berhentikan semua ni, tangkap gambar, berhenti kejap situ. That is the now moment. Maknanya itu sekarang. Itu sekarang. Jadi bila kita dapati ya, tiap kali kita tengok, itu sekarang. Tiap kali kita biarkan dia bergerak, itu benda yang dah lepas. Tak boleh buat apa dah. Dah lepas. Tetapi kita tak boleh tengok apakah di masa depan. Ya, kerana space-time fabric yang dicipta oleh Einstein tak boleh tengok ke depan. Tak boleh tengok ke depan. Kalau macam tu macam mana? Lauh Mahfuz menceritakan kepada kita bahawa semua benda dia rekod untuk masa depan. Untuk masa depan. So macam mana ni? Einstein salah ke? Ataupun macam mana yang kita nak fikir sekarang ni? So macam saya kata tadi, kita tak boleh nampak the past. Kita tak boleh tengok the future. Okay? Kita hanya boleh tengok the moment tu saja. Moment tu pun kalau kita habis saya cakap pun dah dapat lah. Mana the moment tu masa itu saya cakap kejap itulah itu dia the moment. So kalau kita cuba walaupun macam mana pun kita akan dapati apa yang kita nampak ialah apa yang kita sekarang, ialah waktu sekarang, the time now. Dia tak boleh cakap oleh benda yang lepas dan yang ke depan. Jadi kalaulah kita nak buat sebenar lukisan
Kita tak boleh lukis macam ni. Kita kena lukis macam ni. Bagi setiap titik itu adalah waktu yang berbeza. Ya, bagi setiap titik itu adalah satu waktu berbeza. Sebagai contoh, kalau di sini pukul 4, sini mungkin pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, maka dia dah berubah time. Ya, time dia berubah. Jadi location in space time itu kita kena careful ya. Dia tak macam orang cerita macam ni. Ya, maknanya boleh kita tengok benda the past ataupun the present. Dia tak boleh. Kita tak boleh tengok itu. Jadi macam mana kita sekarang ni? Actually yang sebenarnya kita kena lukis macam ni. Lukisan yang ini ialah bahagian bawah ni. Dan ini adalah, kalau saya ambil 2 dimensi saja, dan atas ini ialah dimensi bagi time. Time itu sendiri. And point kat tengah-tengah ini ialah now. Sekarang. Jadi kalau saya nak pergi ke, kata sebagai contoh ke future, maka saya kena naik space time ini. Tetapi kalau saya nak tengok in the past, saya kena turun duduk sini. Baru saya dapat. Tetapi hakikatnya, kita duduk kat dunia mana? Kita duduk kat dunia yang ni. Bila dicakap oleh Einstein, kita kena duduk kat dunia ni. Adakah mungkin kita untuk pergi ke sini, ke atas atau ke bawah? Tak mungkin. Kecuali ada somebody boleh createkan dia ni. Boleh createkan satu cara untuk kita pergi ke depan ataupun kita pergi mundur ke belakang. Tetapi based on Einstein punya description, tak boleh. Tak boleh. Nampak tak? It is very interesting. Jadi ini adalah space-time yang ditunjukkan ya, seperti ini adalah not tangible lah yang sebenarnya. Tak mungkin, ya, tak mungkin terjadi. Ya. Jadi kita kena careful lah ya, bila kita lukis space-time ni. Ya, kita tak boleh guna ya, macam ini. It's a joke lah sebenarnya. Jadi kita sebagai ahli fizik kena faham ya, maka ini mustahil. Kita kena buat guna cara ini. Okay. So pada dasarnya ya, saya nak masuk sekarang kepada Lauh Mahfuz. Kita kena faham ya bahawa kehidupan kita ini adalah dalam bentuk gelombang. Kita hidup ni sebagai gelombang. Ada kalau kita hidup di dalam dunia fizikal, kalaulah betul-betul kita nak menjawab soalan ini, maka saya boleh challenge kepada siapa pun. Bilakah dikatakan real? Bilakah dikatakan live? Dan bila dikatakan now? Jadi yang ini bila kita bincang, kita akan rasa bahawa susah nak tunjukkan live. Ya? Kerana dia continuous berjalan. Jadi everything yang kita nampak, yang interact in the world, yang sebenarnya hanya memory. Hanya sesuatu yang telah berlaku. Bukan hanya sesuatu yang akan berlaku, tapi telah berlaku. Jadi, it is a dated object. Lah, apa yang kita nampak. Jadi, tak ada satu benda yang kita kata the now. Now tu sekarang. Tak ada. Jadi, semua objek di dunia ini yang kita lihat dengan mata kita adalah objek-objek yang dah lalu. Memory je. Bukanlah satu yang real. Bukanlah satu yang live. Yang ini kita kena faham. Okay? Sebagai contoh, paling mudah ialah the sun. Sun ini, bila kita tengok ke langit dan kita nampak matahari, yang sebenarnya apa yang kita nampak itu adalah 8 minit yang lalu. 8 minit yang lalu. Kerana cahaya untuk datang daripada matahari ke bumi, cahaya itu bergerak pada kelajuan yang mengambil masa dia 8 minit. 8 minit. Jadi bila kita tengok kepada matahari, apa yang kita tengok itu ialah matahari yang telah terbakar 8 minit. Kalaulah katakanlah matahari itu hilang sebelum itu, kita tak nampak. By the time kita nampak dia hilang, dah 8 minit dah lepas lah. Dah 8 minit dah lepas lah. Okey, saya harap semua orang faham ni perkara ini.
This is important. This is very important. Pasal kadang nanti kan tak boleh faham apa Lauh Mahfuz yang saya nak terangkan tu. Kita tengok pada matahari. Saya nak ulang lagi sekali. Kita tengok pada matahari. Matahari dia mengeluarkan cahaya. Jadi bila kita tengok pada matahari, mata kita tengok pada cahaya itu sebenarnya. Dia tengok pada cahaya tersebut. Dan cahaya itu bergerak pada kadar velocity yang tertentu. Jadi untuk cahaya itu sampai ke bumi, dia akan mengambil masa 8 minit. Jadi bila kita tengok pada matahari tersebut, apa yang kita tengok ialah apa yang dah berlaku 8 minit yang lalu. 8 minit yang lalu. Itu yang saya istilahkan sebagai memory. Ya. Dia adalah ingatan, bukannya real. Pasal dah 8 minit dah lepas dah baru kita nampak. Okay? So this is very important. So the now version tu maknanya matahari yang real kita tak tengok. Tak pernah tengok pun. Kerana dia dah lepas. Okay? Jadi apply to every object in the physical world. So yang ini kita penting. Kita kena faham ini. Tak ada life. Tak ada now. Ya, dalam physical world. Apa yang kita nampak tu semua dah benda yang dah lepas. Dah lalu dah. Dah pass dah. Kita tak boleh buat apa dah. Dah lepas. Itu memory saja. Hanya pada memory saja. Itu ingatan saja. Pada ingatan saja. Jadi every object has a particle and a wave duality. Kita tahu ya perkara ini. Iaitu berdasarkan de Broglie duality theory, kita tahu bahawa setiap objek dia ada dua. Macam tadi yang saya tunjukkan gambar tadi, dia ada dua. Satu dia sebagai zarah, yang kedua dia adalah sebagai gelombang. Jadi dia ada dua tersebut. Okey. So ini dia contoh tadi yang saya bagi. Tengok dia jadi zarah dan ini adalah gelombang. Gelombang. Jadi zarah. Okey. Dan connection di antara particle duality ini dengan memory ini macam mana? Apakah perhubungan di antara memory tadi saya kata dengan ini? There is. Ada perhubungan di antara keduanya. Kerana apa yang kita dapati yang sebenarnya universe kita ini adalah dalam bentuk gelombang. Bentuk gelombang. Jadi the physical world is made of only memory object. Jadi memory object ni pula dalam bentuk gelombang. Mempunyai partikel dan juga gelombang. Okey. Jadi dalam sesuatu waktu, apa yang kita nampak ialah objek itu dalam bentuk waveform, dalam gelombang. As time change, the object waveform also change. So a new waveform is created with every passing moment. Jadi no object waveform is lost. Dia tak akan mungkin hilang. Kerana dia akan continuously berlaku. Dia continuously berlaku. Jadi inilah dia keadaan kita. Bahawa kehidupan kita ni sebenarnya ialah gelombang cahaya saja. Ataupun gelombang kehidupan. Okay? Jadi ini penting untuk kita ya, untuk memahaminya. Jadi apa yang kita nampak ini semua adalah memory. Atau ingatan saja. Okay? So, rajah ini saya dah tunjukkan juga sebelum ini. Bila kita combine memory ini, kita akan dapat bentuk-bentuk yang berbeza. Okay? So, untuk mencarinya, ya, kalaulah kita dah faham ya, bahawa space-time ini adalah quantum, maka kita expect ya, graviton ni juga adalah dalam bentuk quantum. Ya, dalam bentuk quantum. Jadi, dengan itu, kita kena cari berdasarkan ianya bersifat kuantum tersebut. Ya, bersifat kuantum. Ya, jadi dengan itu, kita dapati bahawa kalaulah gluon, dia akan sebut a strong field force. Kalaulah boson, dia akan immediate di antara weak force. Dan kalaulah photon, dia akan mengeluarkan cahaya. Ya, electromagnetic wave. Ya, cahaya. Okey, jadi graviton ini. Ya, yang kita boleh bincangkan tadi ya, yang sebenarnya dalam general relativity dianya adalah gravitation ya, gravitation ni sebenarnya. Jadi in theory kalau kita nak katakan dia sepatutnya adalah quantum counterpart ya, iaitu graviton ialah counter counterpart kepada gravitation ya, gravitation. Jadi dengan itu ya, kalaulah
kita boleh jumpa graviton yang mana saya telah sebutkan ya, bahawa graviton telah dijumpai tahun lepas ya, baru tahun lepas, maka kita tahulah bahawa ianya dalam bentuk quantum, mana kecil. Jadi satu yang agak kecil. So many kita dapati ya untuk cahaya ni memang dalam bentuk gelombang, dan gravity juga kita expect dia dalam bentuk gelombang. So apa yang mereka dapati ialah kalaulah mereka cuba detect this gravitational force or wave, gelombang ni, maka mereka boleh buat macam untuk detect photons ya. Dia adalah bentuk electromagnetic wave. Jadi apabila boleh detect keduanya, maka kita boleh dapat salah satu. Ini dia contoh dia tadi yang saya sebutkan. Jadi memang kita dapati seperti berikut. Ya, ada LIGO punya detektor yang dihantar ke angkasa lepas. Mereka memang nampak yang ni ya, pembentukan dekat black hole, bahawa gelombang gravity itu berbentuk seperti ini. Jadi inilah gambar ya, sebenarnya. Gambar graviton itu sendiri. Very interesting ya, bahawa kita telah boleh detectkan ya. Sekarang ni dah normal lah gambar ni. Ramai orang guna gambar ni. So kalau dalam makmal pun kita boleh ya detect ya, macam saya telah sebutkan tadi, kita guna Casimir effect ya. Jadi Casimir effect ini dapat slow down kan gravitational effect. Jadi dengan itu kita boleh detect. Jadi itu kita nampak tu. Ini Casimir effect ya, kita nampak dia punya itu. Okey, apa yang berlaku pada graviton. So kalau nak lukiskan dia seperti berikutlah. Jadi ada wave tersebut. Ya, dan ini adalah level-level dia. Okey. So kalau nak ikutkan yang sebenarnya, kita bukan bercakap mengenai 3 dimensi, kita bukan bercakap mengenai 4 dimensi. Yang sebenarnya kita bercakap mengenai 5 dimensi. Lagi kompleks lagi. So macam mana ni? Yang ini kena pergi kepada teori yang agak kompleks, nama dia Kaluza-Klein theory. Yang ini agak kompleks lah. Ramai orang tak faham lah mengenai ini. Ramai juga ahli fizik yang tak faham. Tapi saya nak explain cara mudah saja untuk bagi kita memahami apa yang dimaksud dengan Kaluza-Klein theory ini. Iaitu kalaulah kita tengok ya, the fifth dimension ini ya, fifth dimension. Jadi kalau kita tengok kepada electricity gravity ya, kita akan dapati adanya distortion ya dalam gravity tersebut, dan adanya oleh kerana ada distortion maka akan ada induced electric field ya, dan this electric field adalah electric gravity ya, yang berpunca daripada gravity, dan distortion ini berpunca daripada gravity. Jadi kalau nak tengok macam mana dia seperti ini. Tengok ni, dia pecah, dia berlanggar, ni dua atom, dua itu planet kan berlanggar, dan dia akan keluarkan ya, gravity tersebut. Dan kesan ni kita nampak dia dalam lukisan ini. Jadi macam mana nak tengok ni? Yang sebenarnya ianya agak simple ya. Kalau cahaya, apa yang kita nak tengok dalam fifth dimension ini ialah seperti orang berenang. Bila orang berenang, kita dapati kita tak berapa tengok ombak gelombang-gelombang yang kat depan ni, dan juga gelombang-gelombang kat belakang. Kita tumpu pada orang yang berenang ni sebenarnya. Dan gelombang-gelombang yang terbentuk ini adalah dalam 5 dimensi, dimensi yang kelima. Yang sebenarnya adalah dimensi kelima. Okey, mungkin tak nampak lagi. Jadi macam mana kita nak lukis ni supaya kita memahami ini. Kerana nanti dia akan berkait kepada M theory. M theory ini adalah teori kehidupan yang mengaitkan semua kehidupan. Kita namakan dia M theory. Okey. Jadi kita kena faham apa dia 5 dimensi. Kerana dalam M theory nanti saya akan kata yang sebenarnya bukannya ada 5 dimensi, tetapi ada lebih daripada 11 dimensi. Ya, 11 dimensi. Oh, jadi kompleks lagi lah demam tu ya. Ramai yang nak kaji fizik lepas ni tak nak. Ada banyak kan dimensi dia. Okey, dia contoh dia quite simple. Kalau kita ambil satu string, ya, satu string. Dan kita tangkap gambar ya, tangkap gambar dia. Maka image yang terbentuk di atas skrin itu apa yang kita nampak. Itu adalah 4 dimensi. Ya, space time punya dimensi.
Tetapi kedudukan string tu yang sebenarnya berada di dalam dimensi yang kelima. Ini baru 5. Belum sebelah lagi. Yang sebelahnya lagi kompleks. Nanti saya akan tunjuk apa mana. Tapi very interesting lah bagi saya. Kita apa yang kita nampak dengan mata kita tu terlampau simple. Dia lagi kompleks lagi daripada itu. Tapi siapa yang cipta ni semua? Istilah Allah. Itu dah nampak bahawa Allah ni lagi dahsyat dari kita. Kita baru nak tengok orang berenang pun tak faham lagi. Ini kan pula nak cerita pasal apa kata kehidupan itu sebagai keseluruhannya. Okey. So apa dia M theory? Ini adalah teori yang digunakan untuk menerangkan apa yang kita panggil sebagai istilah jalanannya ialah string theory, ya, super string theory, ya. Super string theory, ya, teori dawai ke. Okey, nak terjemahkan dia. Jadi ini mereka ada lebak 11 dimensi space time. Langsung pening, ya, bagi siapa yang tadi yang 5 dimensi pun dia dah pening lah. 11 dimensi lagi pening. Tapi tak ada apa sebenarnya. It's just kedudukan dimensi itu sendiri yang bagi kita penting untuk kita faham. Dan bila kita tumpukan, selalunya kita hanya tumpu kepada 3 dimensi. So kita tak usah risaulah. Kerana yang dimensi-dimensi lain itu untuk keperluan-keperluan lain. Katakanlah kita kalau nak buat time travel, maka kita kena tengok dalam 5 dimensi. Baru kita boleh buat time travel. Kalau kita tengok hanya pada 3 dimensi, memang kita akan cakap impossible. Tetapi bila kita pergi kepada 11 dimensi, kita akan nampak, ada Lauh Mahfuz kat situ. Nanti, tak habis lagi. So, tak apalah, di sebelah dimensi, saya tak nak go into detail, tapi gambar dia seperti ini. Maknanya kita ada atom ni yang simple-simple dia. Kemudian kita ada neutron, ada molekul, ada. Ini simple lah, string theory basic dia. Tapi yang ini tak cukup lagi. Ya. Kita kena go sampai lebih lagi daripada itu. M theory ni. Ini dia M theory yang diterima pada tahun 2022. Sekarang ni. Sekarang ni kalau kita sembang mengenai M theory, dia adalah seperti berikut. Kita ada type 1 string theory, kita ada type 2A string theory, kita ada type 2B string theory, dan kita combine dengan heterotic ataupun string theory by itself, dan kita ada this super gravity sebelah dimension particle theory, dan akhirnya kita ada heterotic string theory yang explain. Jadi yang ini kalau siapa yang berminat pada fizik, nak buat PhD ke, boleh datang jumpa saya. Kita boleh buat sama-sama. Ini more interesting. Barulah kata nak buat fizik. Ini kalau tidak, asap saja. Tak ada fizik langsung. Okay. So itulah dia je. So, ni sekarang kita nak pergi kepada Lauh Mahfuz tadi. So please ikut saya. Please ikut saya. Kerana kalau lah tuan-tuan dan puan-puan tak ikut saya, tuan-tuan puan-puan dia sesat. Orang agama kata, careful lah. You belajar agama, nanti you sesat. Ini saya nak beritahu. Kalau you all tak follow saya sekarang ni, saya garanti you akan sesat. You akan sesat. Tapi bukan sesat dari segi agama, tetapi sesat dalam bidang fizik. Kerana kita ada 11. Kita ada 11. Itu untuk kita ikuti. Dan saya akan ceritakan sekarang ni, tuan-tuan, macam mana nak guna that sebelah tu. Okey, so kita tengok mula kita start. Pertama, kita yang ni yang saya interesting juga lah. Kerana saya dapati dalam fizik ni, saya kena faham diri saya sendiri dulu. Kalau saya tak faham diri saya sendiri dulu, agak susah untuk saya faham benda-benda lain. Yang ini rasanya ustaz-ustaz kita duk cakap faham diri sendiri dulu baru you kenal Tuhan. Rupanya dalam fizik pun prinsip dia sama. Kita kena faham diri kita sendiri dulu. Bila kita dah faham diri kita sendiri, barulah kita boleh faham orang lain. Orang lain. Okay, now let's go. Katakanlah, kita tengok bahawa ada something bergerak di depan. Questionnya adalah, adakah otak kita bergerak?
Okey, kita nampak satu benda bergerak. Adakah otak dia bergerak? Ataupun kita yang memerhati itu sendiri yang bergerak? Adakah otak kita sendiri pula bergerak? Itu lagi satu soalan. So, nak kena tanya ni. So, agak-agaknya kalau kita tengok itu, siapa yang bergerak sebenarnya? Benda itu bukannya kita. Kita tak bergerak. Kita duduk tengok aja. Kita duduk tengok aja. Okey, itu penting. Number one. Kita kena make sure itu. So, sebagai contoh di kereta ni, ada bergerak ni. Kereta ni bergerak. Adakah kita bergerak? Dalam kes ni sebenarnya kita bergerak juga. Itu relativity. Tetapi kalaulah kita duduk kat tepi jalan sini, kita nampak kereta ni bergerak. Adakah kita bergerak? Kita tak bergerak. Kita tengok saja. Kita tengok saja. Itu dia contoh dia, ya. Okay. So the mind is outside of the space-time fabric. Tadi saya cakap, dia ada space-time fabric tersebut. Yang sebenarnya kita sebagai pemerhati, kita duduk kat luar dia tu. Luar daripada kawasan space-time fabric. Kita punya mind yang sebenarnya adalah pada waktu T=0. Kita sentiasa berada pada T=0. Maknanya, masa belum berjalan lagi. Kita tengok tu, waktu itu kita adalah T adalah 0 saat. 0 saat. Jadi the space-time fabric and the world out there itu adalah berbeza dengan kita. Tak sama. Tak sama. Okay. Jadi ini kena ingat ni. Ini konsep dia. Ya. Jadi bila kita kata macam tu, maka apa yang kita lihat kat sini tak betul. Tak betul. Ini diagram tak betul. Okay. So the mind is always at T.0. Jadi kalau kita nak project pun atas sini, tak boleh. Pasal memang tak ada. Ya, kerana the now moment itu tak sama, the same place. Dia akan berubah dengan the fabric, the space-time fabric. Jadi dengan itu, kita dapati bahawa setiap kali kita tengok, benda tu dah lepas. It's memory saja. Bukannya satu benda yang baru macam saya telah sebut daripada awal lagi. Jadi perkara ini akan berlaku berterusan. Jadi kalaulah mind kita ni fix, adakah body kita bergerak? Tak. Body kita pun tak bergerak juga. Jadi dengan itu body and mind kita oleh kerana tak boleh kita pisahkan. Jadi dengan secara tak langsung kita tak bergerak. Jadi bila kita tak bergerak, apa jadi? Jadi tapi masa masih berjalan. Masa masih berjalan. Jadi bila kita dapati bahawa berdasarkan pada teori relativity, the motion dengan time ini bersambung. Pasal space time, ya. Ingat tak ya, daripada mula tadi saya nak cakap space time, ya. Dia mesti space dengan time ada perhubungan di antara keduanya. So the issue right now, adakah space yang menyebabkan kita time berubah ataupun adakah time yang menyebabkan space berubah? Jadi kita kena tanya itu. Jadi apabila kita fikir-fikirkan dan tengok contoh yang diberi ni, kita dapati bahawa yang sebenarnya time ni dalam otak kita ianya hanyalah gelombang. Memang betul pun dari segi sains kalau kita tengok memang dia seperti gelombang. Dan di sinilah kita dapati yang interestingnya bahawa perhubungan di antara time dengan kita punya motion, ya, ataupun time dengan space tu, dia adalah agak unik, ya. Dia agak unik sebenarnya. Kalaulah kita katakan apa kata the mind itu ada gelombang, ya, macam saya sebutkan tadi, ya, kerana kita seakan-akan berada dalam suatu kehidupan, ya, bila kita nampak, ya, macam kita ada dalam kehidupan. Okay. Kita dapati bahawa time yang sebenarnya is the king. Time itu adalah masa, bukannya motion. Kita sebagai manusia, kita akan kata motion itu adalah king. Tapi yang sebenarnya tak, masa. Jadi bila kita baca ayat Quran macam kata wal asri innal insana lafi khusr, kita tak faham bila Tuhan kata bahawa masa, sumpahkan masa tu, Tuhan dah bagi hint kat kita bahawa masa is the most important. Tapi kita masih kata, tak, motion apa yang kita lakukan itu lebih penting. Tak,
Sebenarnya tak. Ini dari segi ilmu fizik. Saya nak dari segi terjemahan tu nanti kita tanya Tuan Haji Yusof. Boleh? Dia cerita dari segi bahasa Arab dia. Okay. So time is a key. Jadi time ni dia control motion. Bukannya dia other way around. Adakah mungkin bahawa motion control time? Tak boleh. Jadi tak boleh. Maknanya kalau kita nak ubah masa dengan cara bergerak, mustahil. Dia tak boleh. Kita tak boleh control itu. Okey, jadi dengan itu kita kena careful ya. Jadi yang lain ni contoh-contoh saya tak nak go through kerana masa pun dah 10 dekat 10 je ya. Apa yang pentingnya kita kena ingat bahawa time is the king. Okey, saya belum masuk lagi. Kemudian bila kita tengok semua ni berlaku di keliling kita, maka kita dapati bahawa kesemuanya ini adalah apa yang saya panggil sebagai unity of mind. Ya, maknanya semuanya berlaku dalam otak kita saja. Otak kita saja. Okey. Dan daripada string theory kita akan dapati ada daripada 11 dimensi tersebut. Lukisan ni ada seperti berikut. Macam inilah 11 dimensi itu ya. Dia berkait-kait. Kalau saya nak lukis sepenuhnya, diagramnya akan jadi very complex. Tetapi ini saya hanya ambil yang ini yang 11 dimensi ni saya hanya cuma tunjuk 2 dimensi saja. Saya tunjuk 2 dimensi dan yang lain tu saya potong-potong kan. Tapi ini semua ni adalah kalau saya lepaskan semua ini adalah 11 dimensi. Itu dia beza dia. Very interesting ya. So macam mana nak kaitkan dengan Lauh Mahfuz pula? Benda-benda ni semua nampak macam tak ada kaitan. Ini yang interesting dia. Apa saja yang berlaku ya di dunia ini ya dalam the now universe. Ini saya nak sebutkan. Saya nak bagi istilah bahawa the now universe. Now itu ialah life sekarang. Hanya berlaku di Lauh Mahfuz saja. Kerana apa yang berlaku selepas itu, selepas daripada the now universe ialah memory. Maknanya semuanya berpunca daripada the now effect. The now effect. Bukankah ini Lauh Mahfuz? Kerana Allah telah beritahu ya bahawa pada umur 120 hari Allah akan tetapkan semua perkara. Jadi 120 hari tersebut adalah the now. Kalau mengikut takrifan untuk hayat manusia. Adalah the now time. The now universe. Jadi masa itu Tuhan dah decide dah semua dah. Kemudian kecuali ada beberapa perkara yang dibenarkan untuk kita decide untuk kita ubah. Kata eventually semuanya dah decide masa itu. Dan apabila kita berjalan dari segi masa. Dan ini yang berlaku sekarang ni. Macam saya sekarang ini bukan dalam the now time, tuan-tuan perempuan pun semua bukan the now. Kita sekarang ni dah ada dalam memory punya kawasan. Jadi bila kita kata memory, bila kita katakan dah memory, bukankah perbuatan kita sekarang ini adalah perbuatan yang dah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz? Maknanya semua dah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Pasal kita sekarang ni bukannya T is equal to kosong. No more. Kita dah dalam memory. Dalam benda yang dah lepas. Time dah berjalan dah. Time yang mula-mula itu, di mana Allah tetapkan kita punya rezeki dan lain-lain itu, ialah T is equal to kosong, iaitu the now universe. Itulah dia Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz. Adakah kita boleh pergi ke sana untuk tengok itu? Saya kena fikir dulu lagi lah. Tetapi berdasarkan kepada konsep the 11 dimension tersebut, there is a possibility untuk kita pergi tengok dalam Lauh Mahfuz apa yang ada dekat sana. Again, saya tak berani nak kata yang ni. Ini saya punya apa orang kata kefahaman saya dalam bidang fizik. Itu saja. Tapi kefahaman saya dalam bidang agama dalam ini saya kena kaji balik. Boleh tak somebody go tengok dalam Lauh Mahfuz? Okay, ini adalah very interesting. So saya kena kaji lagi quantum physics ini dengan lebih detail dan melihat ya, apa yang boleh kita derive ya, daripada quantum physics ini untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kerana Allah berkata syahidallahu annahu la ilah, bahawa hanya orang-orang yang berilmu saja yang apa orang kata akan menerima Allah. Dan hopefully apa yang saya nampak ini jelas ya, bahawa Lauh Mahfuz itu ada
Dan bukanlah maknanya saya tak percaya selama ni Lauh Mahfuz. Saya percaya. Tetapi bagi saya ialah jelas bahawa sains sendiri pun membuktikan bahawa adanya Lauh Mahfuz ini. So dengan itu saya ingat saya nak habis dekat sini. Tak payahlah cerita yang lain tu. Semua anda tahu takdir dicatat dalam Lauh Mahfuz yang mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penerangan tentang sains quantum gravity kaitan dengan Lauh Mahfuz. Jadi saya buka ruang ini untuk respon dan juga soalan daripada para hadirin. Silakan kalau ada. Usop cakap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlalu advance. Kita belajar setakat proton, neutron aja dulu masa A-level 1978. Alah. Tapi ialah dari segi apa yang Prof Kamal ini bertangkan. Satu perkara yang betul mencabar minda untuk kita faham. Cuma kalau dari segi nak kaitkan Lauh Mahfuz dengan itu, memanglah satu perkara yang saya faham Prof kan, jadi kalau silap terus kan, Lauh Mahfuz something yang dah lepas, yang telah ditentukan, memang dah berlaku lah. Tapi kalau dari mana Lauh Mahfuz, Lauh ni something that is written, something that is written. Mahfuz tu maf'ul lah yang terjaga, satu perkara yang telah terjaga. Interesting lah sebab kalau dari segi masa ni yang hanya absolute ni Allah kan, masa pun reality. Jadi kita dengan masa ni kita terikat dengan masa sebagai manusia. Tapi Allah SWT tak terikat dengan masa. Kita ada pada Allah tu semua now. Pada Allah tu semua now. Dan Allah tahu yang di belakang, yang di depan dan sekarang. Kita tak tahulah. Kita hanya ingat mungkin di belakang. Dan sekarang. Kalau ada sekarang untuk kita lah. Kita tak ada sekarang ni kan. Sekarang dah lepas. Jadi itulah. Jadi interesting lah Prof. Nak mengenali ini sebab yang saya lihat dari segi unity theory of physics, unity of mind, memang Allah SWT jadikan semua perkara itu berkaitan. Ada kaitan tentang macam ni. Itu dengan Al-Quran. Al-Quran tak pernah dipisah-pisahkan. Ayat-ayat Al-Quran itu semua ada kaitannya. Kalau kita dapat kaji semua, memang ada kait-mengait. Kadang-kadang bila kita baca atau kita baca tafsir atau terjemahan dia, kita baca sikit-sikit kita tak nampak. Jadi kalau kita baca keseluruhan, kita ulang balik, dan tahu makna setiap perkataan, setiap ayat yang kita baca itu, insya-Allah kita tahu dapat kaitan dia cukup sempurna. Wallahu alam. Itu adalah komen Ana. Nak komen lebih-lebih takut juga. Mungkin ada lagi respon daripada hadirin yang lain kalau ada. Okay, kalau tak ada, saya nak tukar dengan sesi malam ni. Kalau dulu saya selalu buat teka-teki dengan kawan. Kalau macam selalu nampak kilat kan. Kita kan selalu nampak kilat dulu, lepas tu baru guru datang. Lepas tu tanyalah kawan, kenapa jadi macam tu? Kenapa guru datang lambat? Lepas tu jawablah sebab guru dia punya speed dia lagi slow daripada cahaya. Tapi rupa-rupanya sekarang ni macam even cahaya pun sebenarnya outdated kan. Sebenarnya 8 minit yang lalu. Okay, jadi terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat menarik malam ni. Ada yang komen shock kuliah tonight, and interesting ni ialah betapa hebatnya ilmu Allah yang maha mengetahui, maha mencipta segalanya. Tanpa bermasa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih Prof dan juga
studio My Work dan juga hadirin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.